Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan Islam tingkatan 3 bidang akidah, pelajaran yang ke-14, beriman kepada qada dan qadar. Dalam buku teks boleh tengok pada muka surat 111 sehingga 116. Okey, kita tengok maksud. Yang pertama, maksud qada. Apakah yang dimaksudkan dengan qada? Qada dari segi bahasa, iaitu bahasa Arab, iaitu menyempurnakan sesuatu. Dari segi istilah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang azali terhadap semua makhluk. Ada apa perkataan apa kira ketentuan Allah. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala menentukan sejak azali akan mencipta manusia di bumi. Sekarang kita tengok pula maksud qadar. Apa yang dimaksudkan dengan qadar? Dari segi bahasa, qadar ini iaitu menjelaskan kadar sesuatu. Dari segi istilah, pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak azali. Jadi qadar ni iaitu pelaksanaan. Kita ingat tu, qada tadi ketentuan. Jadi kena bezakan antara qada dengan qadar ini. Contohnya apa dia? Contohnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang telah mendiami bumi. Itulah contoh bagi qadar. Seterusnya kita tengok pula maksud beriman kepada qada dan qadar. Apakah yang dimaksudkan dengan beriman kepada qada dan qadar? Iaitu meyakini bahawa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan setiap perkara yang berlaku dengan ilmu dan kehendaknya. Yang kedua, meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ketentuan tersebut mengikut ketetapannya. Yang ketiga, meyakini bahawa semua perkara tertakluk kepada kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, meyakini bahawa semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah terhadap hamba-Nya. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan beriman kepada qada dan qadar. Seterusnya kita tengok pula dalil naqli kewajipan beriman kepada qada dan qadar. Surah Ali Imran ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Apa maksud dia? Apabila dia berkehendak melaksanakan sesuatu perkara, maka dia hanyalah berfirman kepadanya, jadilah engkau,
lalu jadilah ia. Baik, itulah dalil naqli. Sekarang cuba kita tengok pula jenis-jenis qada. Ada berapa jenis qada? Ya, qada ni ada 2 jenis. Yang pertama namanya qada mubram. Cuba sebut sekali lagi. Qada mubram. Ya. Yang kedua namanya qada mu'allaq. Qada apa? Qada mu'allaq. Sekarang kita tengok apa yang dimaksudkan dengan qada mubram, apa yang dimaksudkan dengan qada mu'allaq. Baik, kita tengok yang pertama dahulu. Apakah yang dimaksudkan dengan qada mubram? Qada mubram ini maksudnya iaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak berubah. Kena ingat ni perkataan ini, tidak berubah dan dilaksanakan mengikut kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa dia? Ya, contohnya bangsa dan jantina ditentukan tidak akan berubah. Kalau seseorang itu bangsa Melayu, dia akan jadi bangsa Melayu, tidak akan berubah menjadi bangsa yang lain. Jantina pun sama. Kalau dia seorang lelaki, jantinanya lelaki. Kalau perempuan, perempuan tidak berubah. Ini ketentuan Allah. Baik, apakah dalilnya? Dalilnya boleh kita tengok dalam surah Qaf ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Shadaqallahul azim. Apakah maksud dia? Maksudnya keputusanku itu tidak dapat diubah dan aku tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambaku. Baik. Sekarang kita tengok pula apakah yang dimaksudkan dengan qada mu'allaq. Qada mu'allaq. Maksud qada mu'allaq ni ialah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berubah. Ada perkataan apa? Berubah ni kepada ketentuan yang lain sesuai dengan usahanya, dengan usaha dia. Baik, contohnya apa dia? Contohnya seseorang yang sakit, itu qada asal, dia sakit, diberikan kesembuhan. Inilah dinamakan qada yang berubah dengan sebab apa? Berdoa. Itu asbab dia. Ataupun contoh lain, seseorang yang sakit, qada asal, diberikan kesembuhan, qada yang berubah dengan sebab bersedekah. Contohnya kan, asbab. Itu pun salah satu contoh qada mu'allaq. Kita tengok apakah dalil dia. Dalil dia dalam surah Ar-Ra'd ayat 38 hingga 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Likulli ajalin kitab. Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit. وعنده أم الكتاب صدق الله العظيم. Apa maksud dia? Tiap-tiap satu tempoh ada baginya hukum yang telah ditentukan. Allah menghapuskan apa-apa jua yang dikehendakinya, dan pada sisinya ada ummul kitab, iaitu Luh Mahfuz. Baik. Sekarang kita tengok pula konsep usaha dan tawakal.
kita tengok dulu usaha. Apakah yang dimaksudkan dengan usaha? Usaha ini ialah berusaha, berikhtiar, menggunakan seluruh kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai sesuatu maksud dia. Okey, itu usaha. Manakala tawakal pula, apakah tawakal? Menyerahkan sesuatu perkara kepada Allah dan yakin hanya Allah yang menentukan keberhasilan perkara tersebut. Jadi dua-dua ni kena ada usaha, kena ada juga tawakal. Tak boleh berusaha sahaja tanpa tawakal, tak boleh tawakal sahaja tanpa usaha. Baik. Sekarang kita tengok pula kesan beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, kesannya kepada akidah seseorang itu. Bila beriman kepada qada dan qadar ini, apa yang berlaku? Kesannya mengelakkan diri daripada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana yakin bahawa setiap perkara dari Allah. Dia tak syirik lah, kan? Sebab dia beriman kepada qada dan qadar, yakin itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, dari segi ibadah. Bila seorang itu beriman kepada qada dan qadar, dari segi ibadahnya, kesannya dia akan jadi tekun melaksanakan ibadah kepada Allah. Kerana apa? Kerana mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, dari segi akhlak. Dari segi akhlak, kesan beriman kepada qada dan qadar ini bersabar dan redha ketika ditimpa musibah. Kerana apa? Yakin adanya hikmah pada setiap perkara. Baik. Jadi kita tengok pula yang terakhir untuk latihan pengukuhan: tawakal, qada, usaha, asbab, qadar. Okey, kita tengok dulu soalan yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey, kita tengok dulu soalan yang pertama. Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang azali terhadap semua makhluk. Apakah jawapannya? Betul, ada ketentuan Allah, kan? Jawapannya tentunya qada. Betul. Yang kedua, ikhtiar manusia menggunakan seluruh kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai sesuatu maksud. Apakah jawapan dia? Betul, usaha, pandai. Okey, yang ketiga, pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang azali. Apakah dia? Ya, qadar. Sebab ada apa tadi? Pelaksanaan, qadar. Kalau ketentuan, qada, kan? Dan yang keempat, yang terakhir, berserah sesuatu perkara kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin Allah yang menentukan keberhasilan perkara setelah berusaha. Okey, jawapan dia apa dia? Ya, tawakal. Tawakal. Baik. Okey. Jika suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan video-video yang lain. Ustaz rasa itu saja. Ustaz bagi kredit juga kepada Ustazah Adora. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.